Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Ya. Hari ini kita buat sidang live seperti harian biasa, dan tajuk saya yang akan merangkumi 3/4 daripada sidang ini adalah perpecahan yang berlaku di dalam UMNO. Ya. Jadi perkara ni saya buat sebab untuk anda tahu kebenaran. Sebab bukannya saya yang pecahkan, bukannya siapa-siapa yang pecahkan, ianya berpecah. Dan mengapa ianya berpecah? Dan perpecahannya hanya melibatkan 2 puak, bukannya 3, 4, 5 puak seperti yang diwar-warkan oleh beberapa orang yang buat live. Entah dari mana mereka dapat maklumat tu lah. Dia 2 puak utama. Baik. Okey, itu akan jadi fokus utama live hari ini. Tapi sebelum itu, saya nak sentuh 2 perkara kecil. Saya minta 5 minit. Perkara pertama adalah susulan kepada apa yang saya ceritakan berkenaan dengan pendedahan Tan Sri Apandi Ali, yang saudara-saudari boleh rujuk lah dalam 2 live yang lepas, yang saya akan upload kedua-duanya di YouTube. Dan live-live tersebut akan bersiaran pagi esok pukul 10 pagi dan pukul 10.30 pagi. 10 pagi bahagian pertama dan 10.30 pagi bahagian kedua. Jadi saudara-saudari tak payahlah scroll Facebook saya, terus ke YouTube, iaitu YouTube Regi Jesse Ritaudin, DEEN. Subscribe channel tu, dan esok pagi dia akan bersiaran kembali live pada pukul 10 bahagian pertama dan bahagian kedua pada 10.30. Jadi di situ kamu akan nampak sebab saya katakan, sebab terperinci saya katakan bahawa pendedahan Apandi adalah low class, no standard, dalca parpu kurma. Ya. Okey. Dan susulan daripada itu, semalam ada perkembangan menarik. Semua ni berlaku dalam jangka masa yang pendek. Pendedahan seorang bekas peguam tersohor, bekas peguam negara sekadar dalam Facebook, satu catatan menjurus kepada 2 laporan polis. Dan saya lihat catatan-catatan yang dibuat oleh seorang bekas pemimpin, seandainya benar, maka laporan polis tu seolah-olah mengandaikan kata-kata dia, susunan ayat dia adalah memang betul apa yang Apandi kata. Dan saya dah timbulkan dalam video semalam kecacatan dalam pembongkaran Apandi, dan berdasarkan catatan itu, Peguam Najib sudah memasuki permohonan untuk injunksi dalam kes Najib di mahkamah bagi lucutkan kedudukan Gopal Sri Ram sebagai ketua pendakwa, sebagai pihak pendakwa. Ya. Jadi kat situ ada satu question mark besar, tapi oleh kerana benda tu dah difailkan, saya nak lihat keputusan mahkamah, saya tahan komen buat masa ni lah. Okey. Yang kedua, saya dalam Facebook saya semalam, saya ada letak satu komen. Komen itu berkenaan dengan penangguhan mesyuarat ketiga Parlimen ke-14 yang diumumkan semalam, iaitu mesyuarat kedua berjalan seperti biasa pada 13 Julai, tetapi mesyuarat ketiga yang saya tak silap saya bermula di hujung bulan September ke Oktober or something like that, ditangguh. Ya. Jadi pembentangan belanjawan 2021 ditangguh ke November, 2 hari bulan November. Jadi 2 perkara ditangguh, iaitu pembentangan belanjawan 2021 dan pembentangan rancangan Malaysia ke berapa lupa. Ya. Kedua-duanya akhirnya akan melibatkan undi. Dan menurut perlembagaan, jika satu undian dibuat dan majoriti tidak diperolehi, ataupun sokongan majoriti tidak diperolehi dalam kedua-dua undian ini, maka Perdana Menteri sama ada kena nasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk bubarkan Parlimen, ataupun Perdana Menteri bersama Kabinet kena letak jawatan, dan Yang di-Pertuan Agong akan melantik Perdana Menteri baru. Itu inilah. Jadi saya tanpa memihak kepada sesiapa, tanpa apa-apa, saya cuma
berikan pendapat saya. Ianya pelik, dan kemudian saya buka ruang komen untuk pendapat orang komen tanpa batas. Of course, personal attack saya selalu ban lah, sebab kita ada sekarang Laskar Cyber Internet, LSI, yang memang dot target. Tapi saya buat begitu. Sebenarnya saudara-saudari, kalau saya bukannya nak komen benda tu, saya sengaja letak post itu. Sengaja. Sebab saya nak baca komen-komen saudara-saudari. Jadi komennya berkisar di sekitar itulah politik. Memang cukup hebat komen-komen yang diberikan. Seolah-olah ada beberapa pihak ni, dalam ratus, yang begitu matang dan arif politik sehingga boleh nasihatkan saya. Itulah politik, lumrah politik. Memang survival dan sebagainya. Perkara-perkara begini biasalah, nak apa, dan falsafah-falsafah yang diberikan menjurus kepada mengapa perkara ni tidak harus dihairankan, biarpun ianya bertentangan dengan perlembagaan. Yang goreng tu, yang spin tu, yang kata ini menurut perlembagaan tu, saya tak kisahlah, saya tak endah. Tapi yang saya nak fokus tu kepada majoriti yang memang tiba-tiba matang politik. Nama-nama ni saya cam banyaklah, dan sebenarnya saya terima pendapat tu. Yang saya heran, mereka tak konsisten. Faham? Ini yang saya nak sampaikan. Itulah sebabnya saya post komen tu. Sebenarnya saya tak nak post pun benda tu pelik. Saya sengaja post. Ya. Sebab saya nak lihat masa kalau pihak atau kerajaan yang tidak kita suka, termasuk saya dulu, menentang banyak benda yang tidak betul dalam kerajaan Pakatan Harapan, pimpinan Pakatan Harapan. Ini tak betul, itu tak betul. Ada banyak yang tak betul, saya memang setuju dan saya perjuangkan. Tapi yang anehnya, hujah mereka berbeza. Setiap perkara, ini tak bersangkut dengan perlembagaan, ini penipuan, ini melanggar undang-undang, ini. Mereka nak satu kerajaan yang ideal dan perfect. Mereka tukar jadi idealist pada masa tu. Sekarang mereka tukar jadi realist. In other words, it is called hypocrisy. Jangan hipokrit dalam perjuangan politik matang. Okey? So itu yang saya nak sampaikan, dan itulah sebabnya saya post komen itu. Baik, saya dah post satu komen baru dalam Facebook, iaitu perlukah kerajaan Perikatan Nasional didaftarkan sebagai entiti rasmi di ROS demi penyatuan ummah menyeluruh. Sila masuk, sila komen. Sila komen. Baik. Okey, hari ini kita nak cerita pasal berkenaan dengan perpecahan dalam UMNO. Baik. Selama ni saya selalu cerita puak kartel UMNO. Hari ini saya akan cerita lebih sikit. UMNO berpecah kepada dua puak utama, Tim A, Tim B. Tim A adalah minoriti. Dari segi ahli parlimen, sokongannya lebih kurang dalam 9 ahli parlimen. Lebih kurang. Tim B adalah selebihnya dari segi sokongan ahli parlimen. Dari segi sokongan ketua-ketua bahagian, ketua-ketua cawangan ni, Tim B masih majoriti, cuma angkanya saya tak ada, dan Tim A masih minoriti. Masalahnya di dalam UMNO ni pelik. Tim A sekian lama adalah meliputi golongan kepimpinan utama. Bukan semua, tapi majoriti kepimpinan utama ni Tim A. Dan Tim B, dia ada juga ahli-ahli dalam kepimpinan utama, tetapi terlalu sedikit. Okey. Jadi Tim A ni kita boleh anggap sebagai kepimpinan utama, walaupun bukan semua kepimpinan utama dalam Tim A, tetapi kita anggap, sebab some of the big names is in Tim A, termasuk Datuk Seri Najib Tun Razak yang bukan dalam kepimpinan utama, dia ahli biasa UMNO. Zahid pula, dia betul-betul tak duduk dalam Tim A, betul-betul tak duduk dalam Tim B. Dia dalam hal ini sahaja, dia neutral sikit. Tapi pada satu ketika dia lebih cenderung kepada Tim B, pada satu ketika dalam hal-hal tertentu dia lebih cenderung kepada Tim A. Dia cuba buat balancing act, Zahid. Tim A ni selain dari Najib, ada juga Tajuddin.
Buat masa ni saya namakan yang tu je lah, dan yang lain-lain saya tak nak namakan. So tim A ni minority, dan dia bukanlah mewakili aspirasi majoriti UMNO yang ingin perubahan, iaitu tim B. Ini hakikat lah, bukan kehendak saya, bukannya pendapat saya, ini hakikat. Baik. Jadi sekarang, mengapa tim B kalau dah majoriti tidak melakukan perubahan yang diinginkan? Contohnya, kalau mereka panggil untuk EGM, memang senang mereka nak panggil untuk EGM dan sebagainya. Disebabkan pada ketika sebelum langkah Sheraton, kalau kita nak katakan tim B ni, tim mana? Tim A atau tim B yang terlibat dalam menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan ni, sebenarnya susah nak jawab. Asalnya, ikon-ikon utama yang terlibat dalam usaha untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan ni adalah dari tim B. Contohnya, Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Okey. Jadi dialah terlibat dalam satu kumpulan mesyuarat rahsia yang berjalan berbulan-bulan, melibatkan Datuk Taqiyuddin Hassan, melibatkan Menteri Besar Selangor, melibatkan Menteri Besar Terengganu dari PAS, untuk merancang betul-betul agar kita menghala ke satu sistem yang bukan kepartian, yang menjurus kepada perpaduan yang lebih menyeluruh, yang masih bertunjangkan kepada kepimpinan Melayu Islam, tapi perpaduan lebih menyeluruh yang kita tidak lihat parti, kita lihat pemimpin. Dan sepatutnya benda tu berlaku selepas APEC. Malangnya, ada satu kumpulan kecil yang saya tidak ingin namakan sebab bukan tujuan saya nak namakan atau aibkan sesiapa, tetapi ada satu kumpulan kecil dalam PPBM yang tidak sabar. Kemudian benda ni saya dah cerita. Jadi kumpulan yang tidak sabar ni, dia hendak percepatkan lagi keruntuhan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Jadi apa yang dia buat, bagaimana dia buat, itu boleh rujuk dalam live recording saya dalam YouTube, iaitu sebab Mahathir letak jawatan. Okey, itu boleh rujuk. Jadi itulah pokoknya. Jadi apabila berlaku perkara ni, mengapa tiba-tiba kumpulan kecil dari PPBM ni nak percepatkan perkara tu yang sedang dirancang begitu rapi oleh beberapa pemimpin PAS dengan tim B? Disebabkan tim A cucuk. Siapa dalam tim A cucuk ni saya tak nak cerita dahulu, tetapi ia melibatkan puak kartel. Puak kartel ni berasal daripada tim A. Jadi dia cucuk sehingga kumpulan ni dalam PPBM dah dapat idea baru. Kita buat cepat, kita pressure tune. Kalau tidak, apa pun kita paksa PPBM keluar dan kita bentuk satu kerajaan baru. Dan maknanya dia buat separuh jalan. Bila dia buat separuh jalan, itulah yang menjurus kepada ada ketidakpuasan hati. Itulah yang menjurus kepada kerajaan pimpinan Perikatan ataupun Perikatan Nasional hari ini tidak cukup majoriti sebenarnya lah. Tapi walaupun secara rasmi dikatakan majoriti tipis, ya, itulah sebabnya. Baik, itu sepintas lalulah. Okey, so tim A yang cucuk dan menjadikan benda ni. Jadi mengapa tim A boleh begitu influential walaupun minoriti, sehingga boleh cucuk dan yakinkan Puak Azmin dengan golongan kecil dalam PPBM ni untuk mempengaruhi agar PPBM keluar separuh jalan tanpa, walaupun perancangan masih belum cukup rapi, dan terus bersatu dengan UMNO N Block dan PAS yang bercanggah dengan rancangan asal yang sedang dirancangkan oleh PAS sendiri, PPBM sendiri dan PKR. Jawabnya mudah. Disebabkan tim A lah satu dua ikon dalam tim A yang pegang PAS. Satu dua ikon dalam tim A yang pegang PAS, yang runding dengan PAS dulu, yang bawa PAS masuk sehingga tertubuhnya Muafakat Nasional. Dan saya dah jelaskan dalam satu video yang saudara-saudari boleh rujuk dalam YouTube, iaitu video berkenaan dengan MCA. Ada 3 video berkenaan dengan MCA, jadi rujuk. Saya dah jelaskan mengapa Muafakat Nasional tidak akan didaftarkan sebagai entiti rasmi sampai bila-bila. Untuk makluman, hanya ada 2 entiti rasmi yang didaftarkan di ROS, iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jangan cerita Perikatan Nasional, Muafakat Nasional sendiri pun belum lepas dan tidak akan dibuat, dan saya dah ceritakan mengapa ia berkait dengan MCA. Jangan harap kalau UMNO masih bersama dengan MCA, Muafakat Nasional akan didaftarkan sebagai entiti rasmi. Jadi muafakat hanya satu persefahaman. Biarpun ada piagam, biarpun ada apa, dia persefahaman 2 parti politik. Baik. Jadi tim A yang pegang Muafakat Nasional.
Jadi itulah yang jadi Dalca, rancangan asal yang cukup cantik, yang cukup menjurus ke arah perpaduan menyeluruh. Okey. Jadi sebenarnya rancangan asal ni melibatkan majoriti dalam UMNO dan melibatkan seluruh PAS. Tetapi disebab dicucuk oleh kumpulan kecil ni, dia berjaya meyakinkan kumpulan kecil dalam disebabkan dicucuk oleh tim A ni, dia khususnya puak kartel dalam tim A, dia berjaya meyakinkan kumpulan kecil dan PPBM ni untuk hijack plan ni, ya. Tak sampai penghujung jalan, kita cantas dulu dan kita terus, tak payah tunggu lepas APEC, kita tubuhkan Perikatan Nasional. Alasan yang digunakan ialah Anwar akan terkam Mahathir. Ini sebenarnya satu pembohongan. Kita dah lihat Anwar sebenarnya walaupun selalu mainkan isu peralihan kuasa, tetapi kononnya Anwar nak terkam Mahathir dalam mesyuarat pimpinan Pakatan Harapan tu sebenarnya satu pembohongan. Jadi akhirnya bila pembohongan ni terbongkar, mereka masih teruskan dengan rancangan sehingga PPBM bersama dengan UMNO en bloc. Itu sejarah lah, saya tak kisah pun, saya bukan ahli PPBM dan itu yang saya tahulah. Jadi terbentuk Perikatan Nasional, tapi majoriti dia kini tipis dan sebenarnya dah beralih. Baik. Jadi itulah tim A, tim B dalam UMNO dan berpecah teruk. Dan di kalangan penyokong UMNO, grassroots pun dah mula nampak, especially dalam negeri-negeri dan sebagainya. Apa pun bila dah dekat dengan pilihan raya, benda ni akan jadi satu masalah besar dan sedang menjadi masalah besar. Dulu di Selangor pun dah ada perbalahan antara tim A dengan tim B, cuma benda ni tidak diwar-warkan di dalam media dan perbalahan tu agak teruk. Ya, tak percaya suruh UMNO nafikan kenyataan saya. Ya, perbalahan tu agak teruk di UMNO Selangor dan sedang berlaku sedikit demi sedikit di beberapa kawasan. Ada juga usaha tim A, ahli ikon-ikon tertentu dalam tim A untuk ini saya nak go on record, nanti kawan kata saya ni sama-sama, saya ni hari ni takkan sama-sama, saya terus kata membeli sokongan, tapi tak berjaya. Lebih tu saya tak nak cerita. Membeli sokongan daripada ahli-ahli UMNO. Okey. Di dalam majlis pimpinan tertinggi UMNO juga, daripada ikon-ikon yang ada, beberapa yang dilantik, bukan dipilih, dilantik tu adalah ahli tim A dan puak kartel yang berada di dalam tim A. Jadi sekarang ni PAS macam Taqiyuddin, dia terlibat secara langsung dengan rancangan yang lain. Sebenarnya ikon-ikon dalam PAS yang terlibat tu seperti Menteri Besar Terengganu Taqiyuddin ni semua tahu dah tertipu. Tapi benda ni tak guna nak war-warkan sebab nanti PAS pula dilihat sebagai dalam perpecahan. Tetapi walaupun PAS tak buat, perpecahan tu sedang berlaku. Sebab bila masuk cerita agihan kerusi, apa-apa yang tim A ataupun ahli-ahli kepimpinan yang duk ada dalam tim A cuba rancang dengan PPBM ni, tim B tak setuju. Takkan setuju. Sebab akhirnya walaupun kumpulan ni minoriti, tim B akan teraib. Inilah yang sedang terjadi. Dan pada ketika ini sedang berlaku, satu pemimpin ni bawa satu kumpulan bermesyuarat di sini, bermesyuarat di sana dan sebagainya. Semua ni tengah berlaku dari tim B. Jadi pendek kata, inilah perpecahan yang berlaku di dalam UMNO. Bukan saya yang pecah, benda tu sedang berlaku. Dan bukannya saya, tapi pemimpin-pemimpin sendiri yang buat. Ini dah beri peluang kedua. Inilah kerja mereka. Itulah yang saya cukup marah. Undi Melayu dah berpecah dan akan berpecah dan akan terus berpecah disebabkan perangai-perangai ini. Dan yakinlah boleh diubati. Nak beritahu saya tim A ni setuju berunduk dan tim B masuk, no way. Sekarang dah jadi isu kuasa kedudukan wang, WKK. So inilah situasinya. Mengapa saya beritahu? Sebab anda berhak tahu. Ini bukannya salah Muhyiddin yang dia orang berpecah ni. Sama ada korang nak kata Muhyiddin betul ke, tak betul ke, pengkhianat ke, bukan pengkhianat ke,
itu tolak tepi. This live session bukannya sangkut paut dengan itu. Yang kumpulan kecil dari PPBM tak sabar nak tunggu ke, itu saya cerita sebagai latar belakang, tapi sebenarnya itu bukannya sebab UMNO berpecah. UMNO berpecah sebab perangai pemimpin-pemimpin UMNO. Itulah yang saya dah hampa. Itulah yang saya dah selepas berjuang lama dah putus asa. Sebab berjuang dan diperlekeh perjuangan saya dan beberapa orang. Sekarang apa yang saya nak adalah formula perpaduan. Mana-mana formula perpaduan yang lebih menyeluruh, yang lebih betul, akan disokong. Okey, ini adalah kegagalan UMNO. Dulu saya pernah tentang UMNO lepas pilihan raya. Tapi lepas tu satu grup orang UMNO jumpa saya, pujuk saya dalam seminggu, jumpa hari-hari. Okey lah, saya berubah fikiran lah. Tapi I tengok lagi teruk lah, lagi teruk. Tak ada ubat dah. Kalau tim A terus ke tepi, tak apa, saya boleh pertimbang. Tak ada ubat dah. Okay? Ini bukan masalah parti ya. Ini masalah satu puak tertentu ni. Bukan masalah parti, masalah puak tertentu. Okay? Jadi saya juga harapkan PAS berterus terang dengan pengundi dan tegur. Apabila berdiam tu dah salah dah tu. Minta maaf lah. Minta maaf, dah salah dah. Dan jangan cerita tiba-tiba kata, oh Reggie tak faham, this is real politik. Ini mengarut lah. Ini bukan cerita real politik, bukan real politik. Ini saya sampaikan apa yang saudara-saudari sepatutnya tahu tetapi tidak tahu, itu sahaja. Okay? Jangan cuba psycho dalam komen ni, because spin-spin ni dalam komen saya tak benarkan. Okay? Saya bukan bodoh. Cuba timbulkan persepsi, oh Reggie is green, he doesn't know real politics and all that. Kalau nak cerita macam tu, ceritalah tempat lain. Tak payah datang ke my territory lah. Cerita tempat lain. Okay? Seronok kat sana. Baik, sehingga kita berjumpa besok. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya di bawah, iaitu Reggie JC Ritaudin, dan juga YouTube saya Reggie JC Ritaudin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.